Tak sabar nak balik. Rindu dekat mak. Tiba-tiba wahal hari-hari kena marah. Tapi nak juga balik rumah. Baru tahu nilai berada di rumah. Kan? Macam tu lah. Masa darjah 1 tak sabar pergi sekolah. Pergi sekolah, kenapa aku pergi sekolah? Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Masuk sekolah menengah. Sekolah rendah dulu lagi best. Habis sekolah menengah ni tak sabar nak tinggalkan sekolah. Lepas tu dapat masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Dah masuk universiti, dah lain dah kau punya BFF. Kau ingat ni BFF kau ni kekal ke? Tak ada. Janji-janji ya kita friends kan. Tak ada. Keluar berubah kawan kau. Lepas tu bila dah keluar kan, dah keluar daripada universiti, tak sabar nak kerja. Kali bila kerja nak jadi cikgu MRSM. Dah jadi cikgu, kenapalah aku mengajar budak-budak ni? Lepas tu bila dah kerja, bilalah nak kahwin. Ni yang baru kerja. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Baru tahu susah kahwin ni, komitmen dia. Bilalah nak mengandung. Bila dah mengandung, azab betul mengandung. Bilalah baby ni nak keluar. Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga pula budak ni azabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi majlis, kepada pemudah acara, begitu juga kepada timbalan pengetua yang dipertua muafakat dan timbalan yang dipertua muafakat, terusnya guru-guru dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya tak ada salutasi tu, jadi saya sebut macam tu je lah ya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini akhirnya sampai juga saya kemari. Bak kata orang bak kata orang lah, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya datang dari Negeri Sembilan. Saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Menjadi para pelajar pada hari ini satu cabaran yang sangat getir. Sebab keadaannya tak sama seperti dulu. Guru-guru yang hadir pada hari ini, yang tampil dalam hidup adik-adik semua selaku pelajar, sebenarnya adalah manusia yang sangat berusaha, berkorban pelbagai segi sebab nak memastikan kemenjadian. Itu istilah kementerian itu. Nak memastikan kemenjadian para pelajar sekalian agar menjadi pelajar-pelajar yang berguna. Jadi kenalah menjadi pelajar-pelajar yang berjaya sebagai balasan kepada guru-guru dan ibu bapa supaya pengorbanannya itu menjadi berbaloi-baloi. Kan? Jadi kalau tak nak jadi anak-anak yang dupang dan juga apa? Baloi. Baloi. Paloi. Paloi. Ya, sabar. Jadi tak nak jadi bangang lah, susah sangat kan jatuh kan. Belajarlah rajin-rajin. Sebab apa? Sebab hidup kita ni sementara je. Sementara dalam dunia ni, apatah lagi yang ada dalam dunia. Adik-adik yang sampai dekat MRSM, MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen kan,
Siapa tingkatan 5 angkat tangan? Tengok. Ya, tingkatan 5. Macam baru semalam je tingkatan 1. Tiba-tiba dah tingkatan 5. Tak lama lagi nak exam. Dia cakap, lambat lagi lah. Lambat apa? Nak pula Kementerian Pengajian Kementerian Pendidikan dah ambil keputusan nak mempercepatkan pula SPM tu. Sebenarnya kamu semua beruntung berbanding guru-guru ni dengan saya, sebab kami dari dulu mohon minta SPM ditangguhkan, tak dapat. Zaman PKP baru dapat tangguh SPM. Masa tu lah pelajar dengan ngada, janganlah tangguh lagi, kami tertekan. Nyampah aku. Kami ni minta tangguh lagi cepat biasa kan. Jadi sebenarnya kita pun dalam proses ni mungkin ada pelajar-pelajar akan berkorban, sebab bila dipercepatkan tu ada yang tak cukup setahun mungkin, sebab nanti dia nak kembalikan balik pada normal. Cuti bulan 12 tu, periksa SPM akan jadi bulan 12 kembali semula dalam tempoh 2 tahun kan. Jadi kena sabar. Tu sebabnya Imam Malik kata, dia macam orang Negeri Sembilan juga Imam Malik ni. Dia kata apa? Imam Malik bagi tahu, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Imam Malik dia tak cakap direct, dia bagi bahasa kiasan. Bila sebut kenderaan yang tangkas, bukannya kereta Land Cruiser, bukannya sebut Camry, bukannya sebut X70 Proton, tak. Yang dimaksudkan dengan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Itu sebabnya pelajar MRSM antara pelajar-pelajar yang terbilang, yang terpilih, selected students yang masuk kemari, sepatutnya cerdik. Jadi jangan malukan MRSM dengan keputusan yang memalukan. Tahu, cikgu-cikgunya tertekan. Dia tak seperti cikgu sekolah-sekolah lain. Cikgu sekolah lain relax je, fail buat macam mana, tahun ni turun sikit, tahun depan ni, tahun ni janganlah turun, kata MRSM ni. Cikgu-cikgunya tak ada kehidupan dah. Dan untuk makluman semua, cikgu-cikgu ni beria mengajar kamu semua. Setiap pelajar yang dapat straight A's, cikgu-cikgu ni gaji dia akan naik RM50 seorang. Betul tak? Tidak. Berani kau mengangguk, mana ada. Tu lain kali dengar betul-betul sampai habis. Kan cakap, Samsul Bat ni cakap banyak kiasan. Dia tak cakap direct. Cikgu tak jadi apa pun. Dahlah dia cuti pun macam tak cuti. Dia balik je cuti semasa cuti hujung tahun, baru nak cuti dah dapat mesej mesyuarat penyelarasan nak kemasukan pelajar-pelajar baru, mesyuarat kelab staff, mesyuarat itu, mesyuarat ini. Cikgu yang tak ada basic apa-apa tiba-tiba kena jaga pengakap. Cikgu yang ni tiba-tiba yang tak pernah bersukan sepanjang hidup dia tiba-tiba kena jaga bola jaring. Cikgu lelaki yang paling gemuk sekali kena jaga bola. Heran betul. Contohlah, contoh. Saya tak tahulah ya ke tidak kan. Dah contoh. Tapi disebabkan tugas cikgu ni buat juga. Cikgu ni buat juga kan. Jadi maknanya pertama, kenderaan yang tangkas tu maksudnya apa? Akal fikiran yang cerdas. Ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang akan jadi pemandu, membawa kita ke mana juga yang kita nak pergi. Nak jadi angkasawan, ilmu. Nak jadi lawyer seperti saya, nak jadi pengamal undang, ilmu. Nak jadi guru, ilmu. Nak jadi doktor, ilmu. Nak jadi engineer, jurutera, senior engineer dengan gaji 17-18 ribu sebulan, ilmu. Nak jadi doktor pakar, ilmu. Nak jadi apa? Nak jadi tokoh korporat, bisnes konglomerat, ilmu. Semuanya ilmu. Macam mana? Tak dapat tidak kena ada ilmu. Kan? Itu sebab dia kata kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Sudah adat orang tak berilmu,
ibarat kayu buruk dibuat titi. Maksudnya apa? Kayu lurus, buruk, buat titi, kena lihat, kena lanyak, kena pijak aja. Itu sebabnya kena belajar. Yang manusia yang paling kita kena cakap, nak jadi anak bijak lagi cerdik, manusia yang paling kamu kena dengar kata ada dua. Pertama ibu bapa, yang kedua guru-guru. Kamu sakitkan hati salah satu daripada dua entiti ini, kamu tak akan ke mana-mana. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Kena dengar pesan cikgu. Kalau cikgu kata jangan, jangan. Cikgu kata buat, buat. Ini apa yang cikgu larang, itu yang kamu buat. Apa yang cikgu suruh, itu yang kamu tak nak buat. Kamu kata tak payah, lain kalilah. Ada sebab. Walaupun benda tu nampak enteng, tapi rupa-rupanya bila diulang, dibuat. Rupa-rupanya ketika final exam, bila time SPM, kita tengah buat menjawab soalan, patutlah cikgu selalu suruh ulang buat benda ni. Akhirnya bila kita jawab peksa, kita berada dalam keadaan sedia. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Dengar pesan cikgu. Kalau tidak nanti besok tak dengar pesan cikgu, samalah macam apa yang disebut berburu ke padang data. Kan? Cikgu ni selalu dengar pantun tu. Selalu cikgu dengar pantun tu. Tak saya tanya tadi pengurusi majlis tadi, cikgu bahasa Melayu. Mana cikgu tu tadi? Yang jadi MC tadi. Mana dia? Hilanglah, mana dia? Mana cikgu tu? Nah, dia pergi bersedia untuk skrip yang seterusnya. Kalau pernah dengar, mana lagi cikgu bahasa Melayu kat sini? Mana lagi? Wah, sarang lagi. Oh, cikgu. Cikgu laki. Oh, cikgu laki. Ada juga. Kalau tengok pantun tu, berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar kat pantun tu? Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Tapi nak sedapkan hati sendiri, orang yang pemalas macam tu lah. Dapat rusa berbelang kaki, nak sedapkan hati. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki di padang, kan? Sebab kalau berburu di padang, takkan kau tak nampak tak ada binatang kat situ? Mana ada harimau tengah duduk tengah padang? Tak ada. Dekat hutan nak jumpa. Tapi kami dapat rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa, itu belalang. Oh, baru tahu. Cikgu bahasa Melayu pun. Itu maksud pantun tu. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Dan maksud pantun tu pula, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga. Sebab tak kembang. Nak kata batang aja dia kelopak, tapi kenapa dia tak kembang? Macam itulah juga besok, tiba-tiba pada satu hari nanti, 10 tahun nanti, yang pelajar tingkatan 5 nanti, kamu sekarang berumur 17 tahun ni. 10 tahun lagi kamu berusia 27 tahun. Terserempak di pasar malam di luar sana. Lah, lama tak jumpa. Kau buat apa sekarang? Aku sekarang ni doktor pakar dekat KPJ, dekat Sanakan. Oh iya ke? Kamu buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tahu, nanti kita jumpa. Kenapa? Sebab apa? Sebab malu nak bagi tahu di siapa. Sebab 10 tahun lagi dia tak jadi apa-apa. Dulu dia tak belajar ke? Belajar. MRSM lagi. Iya. MRSM ni mana? Di Sanakan tu. Lepas tu sambung universiti. Tapi main-main. Result pointernya teruk. Jadi, itulah dia ibarat bunga kembang tak jadi. Tanyalah cikgu-cikgu ni. Bila buat majlis reunion sekolah-sekolah lama, berapa ramai yang tak datang? Sebab apa? Sebab takut bimbang ditanya, kamu buat apa sekarang? Soalan yang paling ditakuti. Samsul Debat pergi reunion, tak payah bagi tahu. Orang tahu Samsul Debat buat apa. Iya, Samsul Debat bukan nak jadi popular. Samsul Debat dapat jadi orang baik, jadilah. Sebab kata orang tua-tua dulu-dulu ada 4 tanda orang baik. Pertama, datangnya disambut, baliknya diiring.
tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa orang tu. Datangnya disambut, siapa kan? Baliknya diiring sampai kereta, baik orang tu. Bila tak ada ditanya-tanya, sampai mana dah dia? Sampai mana dah dia? Bila datang disebut-sebut, berkali-kali disebut oleh pengerusi majlis, siapa orang tu? Saya tak cakap saya. Tapi nak bagi tahu contoh, kalau cikgu-cikgu pun, siapa-siapa pun kan, puan, semua cikgu-cikgu, pengurusi muafakat semua, kalau kita buat majlis kenduri dekat rumah, bukan semua orang yang kita sambut bawa masuk dalam, melainkan orang yang betul-betul baik dengan kita. Dan bukan semua orang kita hantar sampai kat kita, melainkan BFF, best friend forever. Kita hantar sampai ke kereta sebab kita baik dengan dia. Bila tak ada, dia tanya, kat mana dah? Cepatlah, aku apa kau ni? Cepatlah, datang tak? Sebab dia orang baik. Dan bila ada disebut, ni nak beritahu semua, inilah kawan saya daripada MRSM dulu sampai sekarang kami masih lagi berkawan. Ni susah senang sesama. Betul. Tetapi hakikatnya nak bagi tahu, you all kena belajar, sebab sampai masanya nanti kalau result PSA keluar, andai kata kita gagal, tak ada siapa nak temankan kita. Orang boleh temankan kita menangis mungkin dalam 5 ke 10 minit. Sabarlah. Hakikatnya keperitan hidup yang telah menanti kita kat luar sana, kita akan tanggung sendirian. Itu sebabnya mak kita suruh belajar. Termasuklah salah satu usaha daripada pihak MRSM di sini, menjemput penceramah top 5 Malaysia datang. Tak, saya tak cakap saya. Kan? Ingat murah ke bayar? Contoh. Betul. Tanya saya siapa nama? Ada tak senarai nama ni? Saya nak sebut nama susah. Saya tahu Ustaz Amin tadi. Ustaz apa? Ustaz Amin dia saya ingat. Sebab dia disebut nama. Yang lain tak perkenalkan diri pun. Tahu begitu pangkat, saya pengurusi dia. Saya yang dipetua dia. Kan? Ada namanya. Tak kisahlah. Sebab saya beritahu sampai masa kalau dulu tanyalah cikgu-cikgu, mana ada ceramah motivasi kat sekolah dulu? Mana ada? Ada ke? Oh, ada. Sekolah mana dulu? Ha? Tawau. Ya. Tawau ada motivasi. Bagusnya sekolah ni. Sekolah saya dulu tak ada macam-macam motivasi, tak ada. Sekolah rendah lah, mana ada. Sekarang belajarlah bersungguh-sungguh. Kita mesti boleh berjaya. Mana ada macam tu kita tiba-tiba. Mana ada? Tak ada. Tapi ada seorang penceramah tetap di rumah. Nama mak. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Ayat dia. Ayat mak saya, kau nak jadi orang kau belajar. Saya pun fikir, selama ni aku bukan orang apa? Ayat dia. Lepas tu cikgu ni kan, cuba tengok cikgu-cikgu ni, dia pun bajet-bajet, dia lah yang paling susah sekali dulu. Bila dia dalam kelas, dengar tak ayat dia? Cikgu dekat dalam kelas, 3 dialog yang paling popular cikgu biasa pakai. Apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Dialog yang kedua, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? 2. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak zaman cikgu dulu tak bebas zaman dia. Kalau di rumah mak kita 3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak peksa berapa hari? Zaman mak dulu 3 pakai. Itu sebab saya selalu cakap apa tau? Kadang-kadang Puan Wan Nurhani, Encik Sofian, Encik Hasbullah, Puan Hariza. Mana Puan Hariza? Oh, Puan Hariza.
Puan Hariza ni siapa? Timbalan pengetua juga ke? Timbalan pengetua, minta maaf. Dia tinggalkan timbalan pengetua. Okey, minta maaf Puan Hariza ya. Cik Asbullah, Cik Amin, Puan Hariza. Encik Sofian, timbalan yang dipetua. Encik Sofian ni selalu dah invite saya program. Ya. Jadi itulah saya ni gemar share benda dari hati. Itu tadi Imam Malik kata, pertama dia kata kena ada kenaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Rumah yang lapang bukan maksud bungalow. Banglo, bukan. Bahasa baku. Tapi maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Tengok, kita kan dulu manusia ni dia suka nakkan sesuatu, tapi bila dia dah dapat dia lupa. Nak sangat sekolah asrama penuh. Sekali masuk asrama penuh, kenapa aku sekolah sini? Tak sabar nak balik. Rindu dekat mak. Tiba-tiba wahal hari-hari kena marah. Tapi nak juga balik rumah, baru tahu nilai berada di rumah. Kan? Macam tu lah. Masa darjah 1 tak sabar pergi sekolah. Bila pergi sekolah, kenapa aku pergi sekolah? Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Masuk sekolah menengah. Sekolah rendah dulu lagi best. Habis sekolah menengah ni tak sabar nak tinggalkan sekolah. Lepas tu dapat masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Dah masuk universiti, dah lain dah kau punya BFF. Kau ingat ni BFF kau ni kekal ke? Tak ada. Janji ya kita friend. Tak ada. Keluar berubah kawan kau. Lepas tu bila dah keluar kan, dah keluar daripada universiti, tak sabar nak kerja. Kali bila kerja nak jadi cikgu MRSM. Jadi cikgu, kenapalah aku mengajar budak-budak ni? Lepas tu bila dah kerja, bilalah nak kahwin. Ni yang baru kerja. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Baru tahu susah kahwin ni, komitmen dia. Bilalah nak mengandung? Bila dah mengandung, azab betul mengandung. Bilalah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga pula budak ni azabnya. Lepas tu bila baby dah ada, bilalah budak ni nak bercakap? Bila budak tu dah bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan. Tak teh. Sekali budak tu berlari, duduk. Suruh duduk. Macam itulah manusia. Nak sangat jadi penceramah. Padan muka, jauh betul daripada tawau nak sampai ke Sendakan. Sampai satu jalan tu berzikir tu. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Korang ni, berapa ramai orang Sabah sini? Kalian bertanggungjawab untuk pastikan perubahan infrastruktur prasarana Sabah bila kamu keluar daripada sekolah. Macam mana tahun 2023 masih ada jalan seperti itu? Berzikir. Tiba-tiba jalan tu lurus elok. Elok 2 lane. Wah. Gedung boleh. Sekejap aja jalan tu. Cikgu pun dah biasa kan? Cikgu MRSM saya difahamkan, dia dah tahu dah mana lubang, mana apa. Dia boleh menanda dalam lubang tu. Dia boleh menanda dalam kereta. Kan? Saya kata lama betul. Nak terkeluar balik oyster yang saya makan. Tak adalah saja je. Tapi you all kena ubah. Saya tengok you all kena buat sesuatu. Itu sebab saya doakan kamu semua berjaya. Daripada 100 berapa orang calon SPM? Daripada 156, 561 dapat straight A's. Pecahan tak wajar. Lagi ramai pula yang dapat straight A daripada calonnya. Rupanya cikgu yang ambil. Sabar. You all sabar. Belajar. Terus belajar. Cikgu ni you all tak faham. Cikgu marah sebab ya ke?
Jangan appreciate. Korang appreciate cikgu betul-betul pada 16 Mei je. Masa tu mulalah lagu ni ditujukan khas buat guru yang tersayang. Greng greng greng. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Kononnya lah. Lepas tu cikgu-cikgu pun. Ya, sebab tengok pengorbanan cikgu. Korang tengok dekat pintu pagar sekolah tu. Berat betul palang tu, saya tengok. Saya tak pernah jumpa palang sebesar itu. Dekat palang tu kan, berapa ramai bekas-bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih dia dah berjaya. Berapa ramai? Tak ramai. Kalau ada pun datang sebab sijil tertinggal. Minta pengesahan dia pernah sekolah sini. Tapi cikgu tetap mengajar seperti biasa. Itu sebab masa hari report card day cikgu, jangan selindung-selindung. Hari temu janji profesional lah, apalah, bertemu 2 mata 4 mata dengan mak bapak. Bila mak ayah tanya macam mana dengan anak saya cikgu, terus terang. Jangan nak cover-cover dengan ayat biasa. Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Tapi saya yakin kalau dia usaha, dia boleh berjaya. Berjalan lah cakap macam tu. Lepas ni cakap tu terang, macam mana anak saya cikgu? Saya pun tak tahulah. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Barulah ayah ada pandang anak dia. Paul, menada. Macam mana dengan anak saya cikgu? Ni saya kemukakan senarai kemungkaran yang dilakukan di sekolah ni semua. Betul. Payah sangat. Sabar. Yang ketiga apa? Yang ketiganya pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian yang cantik? Akhlak yang baik. Perangai bijak, cerdik, lebih indah kalau disulami dengan akhlak. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Saya tadi dengar pengacara majlis pantun okey. Ada pernah saya pergi program tu, saya dengar betul-betul pantun. Kerana pantun ni tak kena. Ya, indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pohon ara. Sampai awan boleh berarak celah pokok. Menipu betul. Tu belum cerita lagi. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau naik kereta dari Segamat, memang jumpa Kuantan dulu. Macam mana kau singgah Lipis? Menipu betul. Tu belum cerita lagi. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Jalan mana kau ikut? Buat pantun jangan asal ada bunyi aja. Itu kata tadi tu. Budi bahasa, akhlak. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Itu sebab hari ni adab baik, semua hormat dengan guru. Nampak cikgu, Assalamualaikum, tegur. Betul. Kita ni kena hormat, jaga. Macam itulah saya tengok tadi semua. Oh, alhamdulillah. Nampak saya semua. Assalamualaikum. Nampak hormat, adab. Anak murid senior pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia menghabiskan usianya selama 20 tahun untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Bayangkan. Adab. Itu sebab dengan guru hormat. Jadi mudah ilmu tu sampai dekat kita. Ini kadang-kadang dengan guru pun kita tak hormat. Kalau tak faham, angkat tangan. Itu pun adab dia. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan? Saya tak faham. Jangan takut, kena tanya. Pedulikan syaitan rajim dalam kelas tu. Kadang-kadang bila kita tanya, ada syaitan berbunyi. Tanya soalan siut. Itu wakil syaitan rajim lah tu. Faham tak? Kadang-kadang cikgu tak tahu kamu faham ke tidak. Kelas, ada apa-apa soalan,
koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kamu faham ke tidak? Budak ni hari tu mesti daftar elok. Kenapa tiba-tiba terencat pula ni? Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan, pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang tempat kelas ada apa-apa soalan, kemas barang, dah habis ni. Kalau tak faham, malu nak tanya dalam kelas, pergi ke bilik guru. Jumpa cikgu, saya tak faham. Cikgu akan rasa gembira. Ya Allah, ya ke? Tak apa. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau kau cakap macam tu, cikgu kau pula menangis. Apa yang kau buat dalam kelas aku selama ni? Jangan kau jamakkan yang tak faham tu setahun. Tak faham, tanya. Faham tak? Akhlak yang baik. Nampak guru sampai kat sekolah ready. Cikgu, ada apa-apa barang nak tolong angkat tak? Itu akhlak. Ini tak, cikgu ni barang dia banyak, lari. Jadi pelajar yang baik. Cikgu, ada tak barang-barang nak angkat hari ni? Hari ni tak ada. Angkat cikgu tu sampai ke bilik guru. Ayah sangat. Okay. Kemudian bila sebut pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Belajar betul-betul. Hari ini kalau nak berjaya, pertama, jujur, tak faham, tanya, jujur, jangan tipu diri sendiri. Saya tak faham cikgu, yang betul saya tak faham. Subjek yang paling mencabar sekali adalah subjek sejarah. Tapi kalau nak jadi pengamal undang-undang, legal advisor macam saya, macam kawan-kawan peguam di luar, kamu kena bagus subjek sejarah. Mana cikgu sejarah? Dia tanya pula cikgu sejarah. Mana cikgu sejarah? Cikgu lelaki tak ada cikgu sejarah. Tak mengaku dah. Mana cikgu sejarah? Mana cikgu sejarah? Oh, puan timbalan pengetua dan juga mengajar juga. Oh, okey. Subjek sejarah ni halangan dia apa? Cabaran dia adalah biasanya penumpuan pelajar hanya pada 20 minit yang pertama saja. Mas, kau tak payah nak betul-betul, aku tahu. Kau dengar je. Kau ingat ni sitcom ke apa? Dengar habis. Main 20 minit pertama je. Tapi bila masuk minit ke-21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau cikgu sedang mengajar Kesultanan Melayu Melaka, masuk minit ke-21, dia dah mula nampak balairung istana. Dan dia nampak cikgu dah mula pegang keris. Jadi sebelum sampai ke situ, kamu semua perlu jadikan kelas sejarah ni dua hala, two-way communications. Maknanya, cikgu, sebelum cikgu teruskan, cikgu saya tak faham yang tu, apa maksud cikgu cakap macam ni? Bukankah masa penjajahan tu berlaku? Sebenarnya antara Jepun dengan British ni, siapa yang paling lama sekali sebenarnya? Tanya betul-betul. Tanya, jadi cikgu akan explain. Cabar cikgu tu sikit. Saya dulu, masa jadi cikgu, saya pernah jadi cikgu sekejap. Kan? Saya jadi cikgu sejarah pernah, cikgu pendidikan seni pernah, cikgu bahasa Melayu pernah. Dan walaupun saya mengajar tak sampai setahun, sebab saya ambil keputusan saya tak boleh jadi cikgu. Saya pernah jadi guru ganti selama sebulan, gantikan cikgu Kalemani sebab khusus kenaikan pangkat, ganti cikgu Raihana dekat satu sekolah tu sebab dia cuti bersalin nak lanjutkan cuti. Dan akhirnya saya naik GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 4945 sen SPM. Masa tu mengajar dekat SRJKC Pehua Seremban. Tu tanya boleh cakap Cina ke? Tak ada. Bolehlah sikit. Woman tu si Sharon.
cuk ni can kong lah. Boleh cakap lah. Tapi saya ambil keputusan saya tak boleh jadi cikgu. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahulah berapa ramai pelajar yang terbunuh akibat kegeraman saya yang tidak boleh bersabar ini. Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Macam cikgu-cikgu ni semua yang cukup sabar. Kadang-kadang cikgu, saya tak faham. Cikgu dah foto state. Cikgu tu boleh nangis. Saya tak ada, saya bunuh terus. Saya tak boleh. Saya tak sabar macam cikgu. Cikgu ni manusia yang hebat lah pada saya. Seteruskanlah mengajar. Saya memang tak dapat lah. Memang tak dapat. Kan? Itu sebabnya bukan senang. Bukan senang. Kan? Tapi insyaAllah benda tu boleh improve. So tanya soal, cikgu saya tak faham lah ni. Macam subjek bahasa Inggeris. We never learn English, but we practice English, you know. Kita kena practice. Saya dulu di sekolah menengah agama Persekutuan Labu. Setiap hari Rabu, semua pelajar diwajibkan berbahasa Inggeris. Setiap satu perkataan bukan Inggeris keluar daripada mulut pelajar, denda 50 sen satu perkataan. Itu yang kami buat. Dan Alhamdulillah pada setiap hari Rabu, suasana di sekolah senyap sunyi. Tak ada siapa pun yang bercakap hari itu. Bahasa isyarat macam tu. Dan saya bersyukurlah sebab banyak presentation di universiti, banyak presentation kita kena cakap dalam bahasa Inggeris. We have to. Tak ada pilihan lain. Nak pula buku-buku rujukan semua all in English, my dear. So kita kena belajar. Kena belajar. So cakap je bahasa Inggeris. Broken arrow pun tak apa. Yes, no right, thank you, take care about. Tak apa. Lama-lama pandailah nanti. Iya. Kita kena, we have to rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita untuk jadi menguasai bahasa Inggeris, lama-kelamaan kita yang menyusahkan orang. Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan semua orang. Ingat. Jujur. Kedua, amanah. Datang sekolah ni untuk apa? Datang MRSM ni untuk apa? Betul, untuk belajar. Masa nak datang sini daripada rumah, apa ayat yang keluar daripada mak? Belajar kajian. Belajar betul-betul. Oh, iya ke? Saya ingatkan nanti pergi sana cari menantu untuk ayah yang baik-baik. Tak ada. Tak ada. Habis kenapa nak bercinta? Tolak ke tepi perasaan itu. Besok dah keluar, dah masuk universiti, dah capai cita-cita, dah ada kerjaya. Siapa nak kahwin dengan aku beratur sekarang? Macam itu. Baru betul. Momen yang paling penting yang you all kena lalui adalah apabila di peringkat kita graduate, convocation, naik atas pentas, berdiri dekat sudut tu, kemudian muka kita keluar dekat skrin, nama kita, tepi tu ada 3 bintang, 2 bintang atau 1 bintang. 3 bintang, Dean List anugerah pengarah. Sepanjang semester semua 3.5 and above. 2 bintang, kita grade dengan 3.5, point 3.5, tapi tak semua semester kita dapat 3.5. Tapi 1 bintang, kita grade dengan 3 pointer. Tak ada bintang, kau turun balik pada pentas, malu je kau belajar. Dan momen yang paling, apa yang jatuh tu? Momen yang paling penting, bila naik atas pentas, kita datang terima scroll. Kosong je, tak ada apa pun. Terima syarat aja. Ambil dengan pandang muka chancellor. Terima, senyum. Kemudian kita jalan sebelum turun, kita pandang. Sekali imbas kita pandang, nampak ibu dan ayah kita dekat bawah. Itulah momen yang paling penting dalam hidup kita, yang kita tak akan lupakan. Saya sempat rasa tu masa diploma, tapi tak sempat rasa masa ijazah, sebab Allah lebih sayangkan ayah saya. Awal ayah saya meninggal dunia ketika usia 50 tahun. Dan kami rasa sangat sedih kerana ayah saya adalah manusia paling kelakar dalam dunia ni. Sebaik saya tak macam dia. Saya seorang yang sangat serius. Saya tak buat kelakar, kamu yang ketawa. Macam tu.
Betul. Saya tak nampak. Itu sebab kena lalui benda tu dulu. Jangan fikir nak bercinta apa semua. Sekarang ni kau rasa tu lah yang paling cantik. Kau rasa tu paling handsome. Tak, selenga. Ni muka tak boleh belah semua. Tapi bila dah keluar besok, dah masuk universiti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu dah kerja besok, lagi pula. Masa tu kita dah ada, bukan? Balik rumah, banggakan family dulu. Balik rumah, balik sampai dekat rumah, bawa kereta besar. Horn bunyi pun lain. Pang, pang, pang. Horn dia kuat betul. Bawa apa? Velfire, Mercedes-Benz, BMW. Lepas tu mak kita keluar, siapa pula? Tu cermin gelap. Turun je macam. Assalamualaikum mak. Anak aku. Ini balik bawa kancil. Horn. Tin 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 tin. Mak kata, "Memekaklah kau turun." Mak kata. Betul dia cakap betul ni. Saya nampak macam ketawa tapi itulah dia realiti dia. Kejar cita-cita. Lupakan dulu soal hati dan perasaan. Jangan percaya sangat dengan skrip drama perempuan itu. Kerana bukan semua lelaki sekejam Emir. Oh my. Apa hal pula Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tak. Tolak ke tepi soal cinta dan perasaan. Yang penting perasaan cintakan. Macam satu nasyid kan, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Dapatkan yang original. Tak ada. Tak, betul. Itu cinta Allah, cinta Rasul, cinta mak ayah kita dulu. Akhirnya kita akan tahu, kita akan rindu dengar suara. Bila dah masuk dalam RSM ni, kita rindu bunyi mak kita bising pagi-pagi. Bangun, bangun, bangun. Pukul berapa dah ni? Bangun! Yang kita marah dulu tu, ingat tak? Kita dah bangun, dia suruh bangun lagi. Kita dah bangun, dah duduk. Bangun, dah bangun lah. Kita kan. Kan? Zaman tu kan. Tu sebab saya kata. Amanah jaga. Sebab Allah Ta'ala, Nabi sebut, la imana liman la amanatalahu wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksana janji dia. Tak beriman. Amanah suruh belajar tapi buat benda lain, tak beriman. Tidak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Dah janji kan mak? Belajar betul-betul. Ya mak. Belajarkan janji. Ya mak, itu janji. Kena belajar betul-betul. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sama-sama berjaya. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Mana kau tak faham? Best ni aku tunjukkan kau. Mana? Lah ini pun kau tak tahu. Apa kau bodoh sangat? Jangan macam tu. Jangan cakap macam tu. Mari sini aku tunjukkan kau. Sebenarnya, kalau kita nak buat study group, yang paling ideal study group jangan lebih daripada 3 orang. Kalau lebih pada 3, kamu sudah mula membuat penyingkiran. Yang tersingkir pada hari ini adalah berat untuk saya umumkan. Yang tersingkir dalam 4-4 kita ni, saya. Nama dia yang tersingkir. Bertiga. Sebab apa? Kalau kita belajar seorang, kadang-kadang kita leka. Belajar berdua, kadang kita bual. Kau tahu tak berbual. Kalau bertiga, nak berbual yang seorang akan tegur. Jangan berbual, sambung belajar. Kalau berempat, akan ada pasangan bergu untuk berbual. Kalau berlima, akan ada 2 pasangan bergu, seorang jadi pengadil. Silakan. Itu masalahnya. Faham tak? Jadi jangan lebih daripada 3. Tak susah pun. Contoh dalam subjek sejarah. Kalau kita nak cover paling cepat sekali, contohlah, ambil 3 orang. Ini 3 orang yang tu. Yang tudung purple, tudung kuning, 3 orang. Siapa nama?
Ya, tak ada orang lain lah, jangan pandang belakang. Tu. Ya, siapa nama? Timah. Apa namanya? Zimah. Azimah ke memang Zimah aja? Amboi ngada nak Zimah aja. Itu nama dalam album ya. Okey, Zimah. Sebelah tu? Haiza. Sebelah tu? Marina. Okey. Haiza, Marina, Zimah. Okay, 3 orang. Dia belajar sejarah. Contoh subjek sejarah. Zimah cover bab 1. Marina cover bab, Haiza cover bab 2, kemudian Marina cover bab 3. Semua cover 1 bab 3. Kemudian besok bila discuss, mula-mula Zimah explain, okey, dalam bab 1 ni macam ni, macam ni. Lepas tu Marina dengan si Haiza, tapi macam mana pula maksud kau macam ni? Tak faham lah, boleh tak kau explain? Alamak, aku pun tak tahulah yang tu. Contohnya. Maka ambil satu kertas, tulis yang kita tak dapat jawab, kita tak faham. Kemudian Haiza pula, okey, sekarang ni untuk bab 2 ni macam ni. Apa maksud ni? Maksud dia macam ni. Haiza cuba explain pun dia faham lah. Lepas tu tanya, tapi ni, alamak, yang itu aku pun tak tahu. Jadi masuk lagi satu benda yang kita tak tahu, tak dapat jawapan. Kemudian yang ketiga, Marina pula explain. Ini tak tahu, ni tak tahu, ni tak tahu. Contoh, ada 3 tak tahu. Masukkan dalam senarai, esok tu 3-3 bawa jumpa dengan cikgu sejarah. Cikgu, yang ni macam mana cikgu? Yang ni macam mana? Ni macam mana? Tanya. Satu hari boleh cover 3 bab. Cuba fikir. Itu maksud dia. Study group ni. So kita ikutlah kaedah-kaedah mana yang sesuai dengan kita. Itu sebabnya untuk makluman Persatuan Muafakat saya dulu sebelum buat ceramah motivasi seperti ini, ada satu program yang saya sarankan Muafakat buat. Yang saya buat untuk beberapa sekolah asrama penuh. Iaitu buat satu bengkel penyusunan jadual. Bengkel penyusunan jadual ni adalah apa masalah pada jadual yang you all buat selama ni? Apa masalah jadual yang kamu buat selama ni? Apa masalahnya? Pack. Oh iya ke? Lain benda tu? Apa masalah jadual waktu tu? Jadual waktu belajar tu? Apa masalah dia? Tak ikut. Memanglah, dia tak ke mana pun jadual tu. Kau nak ikut dia gimana? Kan? Maksud dia kadang-kadang, kenapa kita tak boleh nak ikut? Kenapa kita boleh di sini? Lama-lama sudahnya jadual tu kita tak ikut dah. Sebab jadual itu tidak membantu apa pun. Contoh, Isnin, Sel, Rab, Kha, Jum, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kan kau baca macam tu. Isnin, Sel, Rab, Kha, Jum, Sab, kau letak kan? Lepas tu kau letak apa? Isnin. Pukul 3, waktu prep petang, pukul 3 sampai pukul 2:30 sampai pukul 4. 2:30 sampai pukul 4. Letak apa? Matematik. Malam lagi 1 jam setengah letak Sains. Bio. Chemistry. Contoh. Tapi contoh petang kita pun buka lah buku matematik. Kita tahu nak belajar matematik, tapi nak belajar apa? Kita tak tahu. So apa yang kami buat, bengkel tu kita buat, cikgu-cikgu akan bantu bagi dia kertas kosong dulu. Semua bagi kertas kosong, dia akan tulis daripada bulan 1 tu, bulan 1 dia akan susun daripada 1/1/2024, misalnya tahun depan lah kita buat 1/1/2024, 3 petang belajar matematik bab 1. Mesti tulis spesifik. Kemudian petang malam belajar ni bab berapa? Bab 1. Kemudian disusun berapa hari agaknya nak belajar bab 1 tu. Kemudian yang bulan 2 hari bulan 1 pula belajar apa? Bab apa? Akhirnya ketika disusun baru dia sedar sampai bulan 12 tak cukup masa. Dia kena rombak balik. Dia kena padatkan pula satu hari itu 2 bab misalnya. Pada ketika itu bila dia dah susun dalam kertas-kertas tu, dia padam, dia buat sampai dah dapat jadual yang ideal, tebal tu, masa itulah Persatuan Muafakat akan beri mereka
planner seorang satu untuk diisi dalam tu jadual yang dia sendiri dah susun. Jangan risau soal planner. Muafakat akan usahakan dari mana sumbangannya nak diperolehi. Mereka akan dapatkan dana daripada mana juga jalan yang mereka akan dapatkan. Jadi lepas tu kita akan pegang tu sebagai nyawa kita. Maksudnya apa? Hari ni, jom kita pergi main jap. Jom, hujung minggu jom outing. Aku tak nak lah. Aku banyak benda tak cover lagi. Alah, jom lah. Sebab kita dah tahu hari Sabtu tu kita kena cover subjek ini bab berapa, subjek ni bab berapa, subjek ni bab berapa hari tu. Dah tengok tak tarikh? Alah, jom lah. Yelah. Kita pun keluar, tapi kita balik, kita tahu mana yang kita kena cover balik. Ni sekolah kena buat. Saya dah buat, memang kesannya sangat baik. Saya tak perlu camah lama-lama. Saya camah setengah jam atau panggil camah mana-mana pun setengah jam cukup. Kena pecah daripada grup. Dia akan ada motivation daripada pelajar-pelajar universiti. Sebab tu lebih dekat dengan mereka. Dan kemudian selepas itu, lagi satu hari, setengah hari sampailah besoknya tu penyusunan jadual. Sampai petang, sampai hujung tahun. Jadi baru dia tahu. Dia sebenarnya tak ada masa pun nak main-main. Silap-silap hari raya pun dia baca buku nanti. Betul? Saya berkata. Sebab kita kena plan. Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Dan Sun Tzu juga kata, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Itu yang disebut. Okey? Kemudian seterusnya, apply. Apa yang kita kena buat? Apply. Apa yang dah dinasihatkan, buat. Kita kena buat latihan banyak-banyak. Matematik kena buat latihan? Tak ada. You have no choice. Kena buat latihan banyak-banyak. Itu dia. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Mana subjek yang lemah? Jumpa cikgu. Minta maaf cikgu, saya memang lemah lah cikgu yang ni subjek ni. Dan untuk makluman cikgu, saya ada 5-6 orang lagi cikgu. Memang kita minta, boleh tak cikgu arrangekan kelas tambahan? Cikgu nak sangat dengar tu datang pada anak-anak murid dia. Kan? Memanglah kalau boleh dia tak nak buat kelas. Tapi kalau dah anak murid rasa perlu, dia akan buat. Dia akan cari masa macam mana cara nak buat. Walaupun secara online dia akan buat. Okey. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Time belajar betul-betul. Time main betul-betul. Ini waktu main belajar, mohong namanya. Pernah tengok orang main bola bawa buku? Bagaimana bola dihantar oleh Syafiq Rahim. Syafiq Rahim hantar ke tengah. Aidil Zakwan pula melorongkan ke tengah, ditanduk pula oleh Syarul dan Talha sambil membawa buku matematik. Jangan bohong lah, tak ada mana lah orang mula cakap macam tu. Okay? Apply. Kemudian positif. Respon positif. Bila cikgu cakap tu buat macam ni. Malah leceh lah cikgu ni. Buat latihan daripada muka surat 8 sampai muka surat 18. Oh, banyak cikgu ni. Ada je mulut. Jangan jadi orang yang gemar berkeluh kesah. Jangan. Semuanya ada sebab cikgu suruh buat. Ni. Kemudian apa? Seterusnya iltizam. Bersungguh-sungguh dalam nak mencapai sesuatu. Janji orang-orang Arab, manjadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. So kenalah usaha. Kemudian apa? Sebenarnya apa yang kena ada adalah organize, susun atau strategi. Itu yang jadual, so buat jadual. Dan penting juga bersempena dengan ma'al hijrah ni, Nabi kata apa? Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat. Nabi kata apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat nak berjaya ada satu. Tapi perjuangan nak berjaya tu, yang tu kadang-kadang kita gagal. Itu sebab jangan kita niat saja, tapi kita kena usahakan melaksanakan apa yang kita niatkan. Faham ke tak faham? Faham. Ingat, kita jangan saling jatuh-menjatuhkan. Bersama-sama nak berjaya. Biar pengumuman SPM tahun depan dibuat dalam dewan ini. Pengumuman SPM seluruh Malaysia tahun depan dibuat di sekolah ini. Sebab sekolah ini paling cemerlang dalam Malaysia. Macam tak yakin je. Macam tu lah. Amin, boleh ke weh? Dia kata kan? Boleh. Cuba tengok kakak Nik Nomadiha. Kan? Kakak Nik Nomadiha yang dapat 21A.
Kau tengok, lain tak dia dengan kita? Terkeluar-keluar kotak dia pada tudung dia. Sampai macam tu, dia penat dia pegang otak ni. Tak ada. Sama je macam kita. Kan? Berpeluh dah saya. Sama je macam kita. Jadi kita kena usaha. Kena usaha. InsyaAllah kita boleh berjaya. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya kita kena ada dekat dalam diri kita juga percaya pada hikmah. Aku ni belajar aja, semua belajar. Belajar. Penat lah belajar. Tak. Percaya pada hikmah, satu hari nanti kita akan sedar kenapalah orang keliling aku suruh aku belajar. Macam saya kata tadi kan, pokok sena tepi sempadan anak tupai menumpang lalu tadi kan. Saya kata tadi kan, bercerai nyawa dari badan barulah putus petua guru. Barulah kita faham kenapa cikgu dulu beria suruh belajar. Kenapa? Itu sebab kena buat. Seterusnya apa yang kita kena buat? Apa yang kena ada dalam diri kita juga? Kan? Kita perlu ikhlas dalam belajar. Bila kita ikhlas belajar, niat kerana Allah, bukan sebab hanya nak glamour, bukan sebab nak ni, bukan sebab nak keluar TV, tak. Kita belajar ni ikhlas sebab apa? Sebab kita nakkan kejayaan kita diberkati. Mudah-mudahan dapat masuk universiti, dapat masuk Menara Gadik, kemudian dapat pula kerja yang baik-baik, dapat berbakti pada kedua ibu bapa. Tuhan akan mudahkan perjalanan kita, insya-Allah. Amin. Kemudian apa juga yang kena ada pada diri kita adalah kita kena sentiasa letakkan keyakinan kita. Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam satu diskusi bahawa sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Kalau kita cakap, aku rasa aku tak boleh lah, fail aku ni, insya-Allah fail. Tapi aku rasa aku boleh ni, aku kena usaha lebih sikit, Allah akan bantu kita, percaya. Saya dulu pun masa belajar saya fikir kan, aku ni boleh ke tidak ni. Tapi lalas bila kita sambung belajar, bila kita belajar, tengok kadang-kadang keputusan kita lah sikit lagi nak jadi lagi bagus. Kenapa lah tak belajar dulu lagi? Jadi rugi kita kan. Ramai orang yang menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi sudah menjadi basi. Bukan bubur sedap lagi, bubur kicap tu. Basi dah nasi tu. Dah tak boleh makan dah. Jadi mana kata berusahalah kita. Okey? Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, menjadi anak yang bijak, menjadi anak yang cerdik sebenarnya, saya fikir satu perkara yang kita nak buat adalah kita nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Mak ayah kita sekarang ni kat rumah sekarang ni tengah berlumus tungkus. Bukan bertukar lumus tau, dia lagi teruk lagi pada tu, berlumus tungkus. Bekerja cari duit siang dan malam. Kita mak duit ni lah kena bayar ni, kita tahu sebut aja. Mak kita siap tanya bila nak, walaupun mak kita tak ada duit, dia tetap tanya bila nak. Cakaplah dengan ayah. Kita tak tahu ayah kita kadang-kadang siap pinjam daripada orang lain, dia tak ada duit, dia pinjam pada orang. Yang penting anak dia boleh belajar. Jadi jangan kita balas dengan kegagalan, itu bukan caranya. Balaslah dengan kejayaan kita. Sebab hanya dengan kejayaan tu, mak ayah kita akan rasa tenang dan bahagia. Ingat tak baru-baru ni calon SPM, dia berjaya dengan tahap menjaga ibunya yang sakit, dan lepas dia tunjukkan kejayaan tu selang beberapa hari ibunya meninggal dunia. Bayangkan betapa bahagianya ibu melihat kejayaan seorang anak. Jadi saya nak, itulah hutang yang kamu kena langsaikan pada kedua ibu bapa kamu. Boleh? Alhamdulillah. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak MRSM hari ini menjemput, rasa nak junjung.